Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekiranya anda boleh mendengar suara Syaz dengan jelas, anda boleh type yes di chat box. Alright. Okay, tersebut terima kasih kerana sudi untuk melapangkan masa dan join webinar kita pada hari ini. Webinar kita pada hari ini bertajuk Bina Trading Berjaya Menggunakan Channeling di dalam Elliott Wave. Webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveCham. Sebelum Syaz mulakan webinar kita, izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Maklumat dalam webinar ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi ataupun waranti dalam penjuru bentuk. Maklumat juga tidak membentuk dalam nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan ataupun pelaburan dan ia tidak membuat sebarang pengesyoran atau pengesahan mengenai mana-mana dan mana-mana produk yang disebut. Semua peserta pembentangan dan orang yang membaca maklumat dalam slide pembentangan ini dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat bebas atau berunding dengan undang-undang, peraturan dan peraturan berkaitan. Dan Bursa Malaysia Berhad kumpulan dan pembentang tidak menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan dan juga yang dan juga untuk sebarang keputusan pelaburan dan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat ini. Okey. Mari kita kenali latar belakang speaker kita pada hari ini iaitu Encik Zafri Azizan. Suka Encik Zafri? Knock knock. Hello Syaz, hai semua. Selamat malam. Okay, alright. Encik Zafri kita merupakan co-founder untuk Lami International dan juga founder untuk Lami Academy, dan beliau juga mempunyai pengalaman dalam trading sejak tahun 2014 dan beliau juga mempunyai jumlah tontonan Facebook Live sebanyak 500,000 dan beliau juga sering muncul dalam kita punya Bursa webinar series. Apa khabar Encik Zafri? Alhamdulillah sehat. Thank you Syaz. How are you? Good. Nervous lah hari ni. Nervous Oh, Syaz pun nervous. Kan? Itu yang tersasul banyak gila hari ni. Alright, Syaz akan paskan webinar kita ke Encik Zafri, okay? Okay, thank you so much. Syaz, alright. Okay, so Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, so pertama sekali saya nak panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi sebab kita dipertemukan pada majlis pada malam ni. And then seperti sedia maklum sebenarnya, untuk mengetahuan korang, kita berada di sesi bersama Bursa Malaysia di mana topik yang kita akan bawakan adalah berkaitan tentang topik Elliott Wave ataupun tajuk kita pada malam ni adalah tentang macam mana kita nak bina trading berjaya melalui channeling di dalam Elliott Wave. Okay? Dan harapan saya sebenarnya, betul Tuan Azizul, Elliott Wave ni dia berat. Saya tak kata dia berat, saya boleh katakan dia terlalu teknikal. Okay? Terlalu teknikal, dan in order untuk kita faham tentang benda ni memerlukan kita ada satu is saya nak pesan satu benda, korang kena fokus. Okay, fokus. Dan kalau boleh sebelum bermula ambillah buku ataupun korang ada iPad ke, korang tulis. Okay, sometimes ada benda yang saya cakap ni berguna untuk korang pada masa akan datang. Dan harapan saya sebenarnya untuk sesi pada malam ni sangat besar sebenarnya sebab kalau boleh bila kita dah habis sesi nanti sedikit sebanyak korang faham tentang Elliott Wave pertama. Dan kalau boleh saya nak pesan satu benda, korang kena keep on belajar dan jangan berhenti di tepi jalan saja. Di separuh jalan lah, senang cerita. Okay, alright. So Assalamualaikum sekali lagi dan selamat malam. Saya Zafri Azizan. Okay, siapa dekat sini yang first time join bersama sesi bersama saya? Okay, okay. Siapa yang first time sesi bersama saya boleh share komen I dekat bawah. Okay, say I. Siapa yang berkali-kali sebenarnya boleh komen yo dekat bawah. Okay, cepat. I, ramai I ni. Tak ada yang yo ke? Yo, what's up? What's up, yo? Okay. Nah, gurau-gurau Oh yeah, okay, alright. Awesome terbaik korang. Terbaik. Okay, terbaik. Saya suka energi korang ni. Okay, bukan apa sebab terus terang saya nak bagi tahu. Okay, terus terang saya nak bagi tahu. Sebelum sesi saya nak bermula, saya suka sebenarnya dengan audience macam korang ni sebab saya suka dapatkan energi korang. Sebab bila korang ada energi sebenarnya,
sedikit sebanyak korang juga memberi saya energi untuk sampaikan dengan lebih terbaik lagi, right? Cek komen sebenarnya. Korang daripada mana sebenarnya? Okay? Korang daripada mana? Okay, ada yang daripada KL dekat bawah ni. Cek komen. Okay, KL. Ada yang daripada Sabah. Okay, Sabah ada tak? Sabah. Orang Sabah. Ada Sabah. Okay, Sabah. Okay. Siapa tadi? Saya nak nampak ah. Okay, so orang Sabah. Okay, nanti kalau terjumpa saya di KK, okay, saya orang KK ya sebenarnya. Tuan Hector. Okay, Tuan Hector. Right, saya tak nampak korang punya komen terlalu laju. Nanti kalau jumpa saya dekat Sabah, jangan lupa kasih tapau saya Tuan Wah, buah belunuk ataupun buah tarap. Okay, alright. Kalau kamu orang KK, nanti kita boleh kopi-kopi lepak, kita pergi lepak sana Cyber City. Okay, sana Cyber City kita minum dekat Maimunah Maju ataupun kita makan rojak di sana dekat Cowboy Town sebelah airport. Okay, alright. Okay, saya memang orang Sabah sebenarnya, tapi saya memang best in apa ni? Best in Selangor. So Lami Academy memang best in Selangor, diketuai oleh Tuan Lami lah. Alright, okay. Okay, sebelum saya nak bermula, sebenarnya, bully bakal kau. Okay, alright. Okay, fokus. Right, so sebelum saya nak bermula sebenarnya, saya nak share satu perkara sebenarnya. Okay, di dalam majlis ilmu ni sebenarnya, majlis ilmu kita pada malam ni, okay, korang akan dapat 3 perkara. Berapa? Korang boleh komen dekat bawah, 3 perkara. Okay, yang pertama, di dalam majlis ilmu ni, korang akan dapat ilmu, of course. Yang kedua pula, bila korang menghadiri majlis ilmu ni, korang akan mendapat idea yang lebih besar sebenarnya. And then yang ketiga adalah bila korang menghadiri majlis ilmu ni, korang tak dapat apa-apa. So please jangan sampai korang tak dapat apa-apa pada sesi pada malam ni. Okay? Dan saya nak relate juga tentang topik kita pada malam ni, iaitu Bina Trading Berjaya melalui channeling di dalam Elliott Wave. Okay? So malam ni terlalu teknikal. So saya nak pesan 3 benda lagi. Okay? Di dalam Elliott Wave yang kita akan belajar pada malam ni, saya nak tanya dulu lah. Berapa ramai dekat dalam ni first time dia dengar Elliott Wave tu apa? Okay, cek komen first. Yang dah pernah dengar, komen 2. Okay, 1, 2, 3. 3 apa 3 mana ada? Bang, 3 tak ada bang. 3 tak ada. 2 Oh, ramai jugalah yang familiar ramai juga yang tak familiar. Okay. So, tentang pada malam ni sebenarnya agak terlalu teknikal. Saya nak pesan ada 3 perkara yang korang kena ambil kira. Okay, 3 perkara. So please take note benda ni. 3 perkara ni adalah benda yang saya selalu share dan saya harap korang akan sentiasa ingat benda ni. So benda ni berkaitan tentang adult learning process, right? Adult learning process. So dia ada 3 pecahan. 70, 20 dan 10. Sesi kita pada malam ni, okay? Sesi pada Bursa Malaysia malam ni, sejam ni kita belajar, 30 minit kita sesi Q&A. Sejam kita punya sesi ni merupakan 10% je apa yang korang akan dapat. Okay? Another 20% sebenarnya korang akan dapat pada sesi Q&A nanti. So please stay. Habis nanti belajar, korang kena stay pada sesi Q&A untuk korang dapatkan lagi 20%. Dan 70% ni adalah korang tak boleh nak lari, korang tak boleh nak skip. Apa 70% ni? Saya boleh teka, saya boleh komen. Pernah belajar tapi tak faham. InsyaAllah malam ni saya yakin insyaAllah Tuan Zamauri akan faham tentang apa yang saya nak ajar malam ni. Okay, 70% adalah practice. So practice tidak akan membuat kita perfect. Tapi practice akan membuat kita even better daripada kita punya previous performance. Hari ni kita tahu A, besok kita tahu B. Okay, tak adanya hari ni kita belajar A, besok kita tahu sampai Z. Tak ada. Dia step by step. Alright? Okay, so berapa ramai dah ready pada sesi malam ni? So, cek komen. Say yes, cepat, laju-laju. Say yes, saya perlukan energi korang. Cepat, komen laju-laju. Say yes, yes, yes. Cepat. Yes, yes. Come on. Laju, terbaiklah korang. Right, okay. So, izinkan saya share slide dulu Right, sekejap. Mana dah slide? Oh, okay. Okay, kalau korang dapat nampak skrin saya, korang boleh tolong komen nampak. Okay, right. Nak nampak macam mana? Tak share lagi. Okay, kejap Alright. Okay, saya perlahankan sedikit suara saya. Okay. Okay, nampak Terbaik. Alright. Okay. Okay, right. So kita ada Tuan Muhammad Arsyad malam ni, Puan Hayati, Puan Meriam. Okay, right. So sebelum saya nak jump ke dalam benda yang terlalu dalam, saya nak explain dulu sedikit tentang Elliott Wave, history dan juga konsep. Okay. So ini adalah founder dia. Okay. Nama dia adalah R.N. Elliott ataupun Ralph Nelson Elliott. So dia merupakan Elliott Wave theories developer.
So dia lahir pada 1871 dan dia meninggal pada tahun 1948. Right. So saya explain sedikit briefly. So pada 1930-an, masa inilah Elliott wave ditemukan ataupun didevelop oleh R.N. Elliott. Dan dia sebenarnya memulakan kerjaya sebagai accountant. Pada korang yang tak tahu sebenarnya, R.N. Elliott, founder Elliott wave ni, dia memulakan kerjaya sebagai accountant. Sebelum dia cerita tentang technical ni, senang cerita Elliott wave ni, dia terbitkan 2 buku. Tea Room and Cafeteria Management and the Future of Latin America. So masa ni dia sebagai accountant kan. So inilah benda yang dia buat. And then dia bersara awal atas faktor kesihatan dan membuat keputusan untuk mempelajari stock market for the rest of his life. Okay, nak tahu tak apa yang best sebenarnya Elliott wave ni? Macam mana cara dia temukan, macam mana dia nampak benda ni? Okay, dia bermula dengan analyze market. Okay, dia analyze historical data market di dalam Dow Index sebanyak 75 tahun punya data tau. Dia study 75 tahun punya data. Bayangkan. Nak tanya korang sebenarnya, Korang so far study jauh mana? Takat mana korang study? Cek komen. Okay, saya pun tak pernah tau study 75 tahun punya data. Okay, alright. Dan then pada tahun 1938, masa itulah dia publish The Wave Principle. Benda yang korang dengar, benda yang saya nak sampaikan pada korang pada malam ni. Dan dia menemukan sebenarnya di dalam Wave Principle ni, dia menemukan yang stock prices are not random or chaotic but constructed of patterns and governed by natural laws. Okay, dan ianya dipanggil wave. Dan pada tahun 1946, dia mengeluarkan atau menerbitkan buku The Nature's Law. Okay, Nature's Law, The Secret of Universe. So, dia mencadangkan sebenarnya idea. Masa sebelum ni kan, The Wave Principle ni dia gunakan untuk stock market je. Tapi, bila dia keluarkan buku ni, dia mencadangkan yang Wave Principle ni bukan hanya untuk stock market. Tapi juga untuk di dalam tempat lain lah, okay? So, siapa yang ada baca buku ni, dia ada explain tentang banyak ilmu Fibo dalam ni. Dia ada explain tentang movement jari kita, mana number-number Fibo ni semua dapat. Right. Dan pada 1948, dia meninggal dunia. And then, sehingga kini, tahun 2022, legasinya diteruskan oleh Charles Collins. Siapa yang kenal lah, okay? Siapa yang kenal? And then Hamilton Bolton, A.J. Frost and Robert Prechter. So, Robert Prechter ni merupakan seorang presiden ataupun CEO ataupun presiden di Elliott Wave International. Okay. So saya nak go through. Ini quotes dia yang sangat-sangat ni sangat-sangat apa? Sangat-sangat mantul lah cerita. If one knows the whole pattern and able to recognize its current phase, he could be able to predict action with a high enough probability of success. So ini adalah quotes daripada petikan buku dia, original buku dia pada tahun 1938, The Wave Principle. Okay, right? So bagaimana sebenarnya Elliott Wave ni membantu untuk bina trading berjaya 10 kali ganda? Okay, sebelum tu saya nak tanya korang, boleh tak saya tanya korang sesuatu sikit? Okay, cek komen, cepat, cek komen. Boleh? Tuan Zamauri je kata boleh, yang lain tak nak. Proceed okay, boleh. Kor, kawan saya. Okay, alright. Boleh, thank you so much. Okay, so saya nak tanya korang sebenarnya. Ada yang dekat dalam ni dia dah lama trade kan? Ataupun ada yang dekat dalam ni dia baru nak bermula. Okay, tak kisahlah dia baru bermula, belum bermula ataupun dia dah lama trade. Saya nak tanya korang sebenarnya. Antara korang semua ni, ke semua type of trader ni semua, apa masalah korang yang terlalu paling serius lah korang pernah hadapi? Boleh tak korang komen kat bawah? Okay, saat lagi saya akan baca. Saya akan baca. Okay, saya teruskan dulu. Okay, so bagaimana Elliott Wave ni membantu kita sebenarnya? Okay, yang pertama, dia membantu kita mengurangkan risiko tersalah buat keputusan di kawasan perubahan wave. Ataupun senang cerita, kita guna bahasa pasar lah, okay? Bahasa kita berinteraksi, dia kurangkan risiko kita loss. Ataupun dia kurangkan risiko untuk kita tersilap buat entry, buat decision, senang cerita. Okay, dia membantu kita, mengelakkan kita daripada tersalah buat decision, especially di dalam perubahan wave. Yang kedua, dia membantu untuk pengawalan emosi yang tinggi.
Okay, pengawalan emosi yang tinggi di dalam membuat decision di dalam trading. Dan yang ketiga, dia juga membantu kita untuk maksimalkan keuntungan melalui wave extension. Siapa study elite wave dia faham dia tahu apa tu wave extension. Okay. Siapa yang study elite wave? Wave extension ni dekat wave berapa? Okay, ataupun senang kata, korang pernah kan dengar tentang let the profit run. Wave 3, betul ke wave 3? Taklah, wave extension ni sebenarnya dia ada banyak. Wave extension dia tidak terhad kepada wave 1 saja. Okay, tak apa, itu kita cerita kemudian. Okay, dan yang keempat adalah dia juga membantu kita untuk membuat jangkaan ataupun kita nak buat probability ataupun kita nak buat prediction, okay, tentang pergerakan harga di dalam whole cycle of wave. So maksud dia, daripada wave 1 pun kita dah boleh agak-agak, kita dah boleh kira di mana kejauhan dia, di mana arah harga tu boleh pergi sehingga wave kelima sampailah habis hingga ke wave C. Okay. Siapa yang study elite wave tak tahu benda ni, jaga. Taklah, gurau-gurau. Right, so itu yang keempat. Projection, yes, Tuan Azizul. Dan yang kelima pula adalah dia mengelakkan kita daripada fear of missing out. Okay, alright. Saya nak baca tadi pen komen. Okay, tak apalah, kita teruskan dulu. Okay, so dalam elite wave ni, boleh saya teruskan Boleh saya teruskan Okay, right. Boleh Right, thank you so much. Okay, so di dalam elite wave ni, ini basic dia so please pay attention. So di dalam elite wave ni dia ada 6 elemen. Ada berapa? Kalau korang dapat dengar saya, korang boleh tolong komen 6 elemen ataupun 6 kat bawah. Okay, elemen yang pertama, adalah motif. Korang boleh tulis benda ni. Saya tak percaya kepada orang yang screenshot. Sebenarnya orang screenshot ni lama-lama nanti dia tak tengok pun benda ni. Okay, it is better sebenarnya untuk korang tulis benda ni. Alright, okay. Yang pertama adalah motif. So di dalam motif ni sebenarnya adalah motif ni senang cerita dia ada 3 types. Yang pertama kita panggil sebagai impulsif. 2 types. Pertama kita panggil sebagai impulsif. Okay, impulsif ni dia ada 2 pula dekat bawah. First extension dan second is kita panggil sebagai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagai truncation. Okay, so yang kedua pula adalah kita panggil sebagai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa dah benda tu? Diagonal. Okay, kita panggil sebagai diagonal. Okay, so itu yang pertama, base yang pertama. Base yang kedua adalah korektif. So korektif ni ada 4 types. Yang pertama adalah zigzag, yang kedua adalah flats, ketiga adalah triangle, dan keempat adalah combination. Combination ni merangkumi double tree dan triple tree. And then yang ketiga adalah rules. Rules ni banyak lah. Okay, rules saya akan expand malam ni juga. Rules ni tentang wave 2 tak boleh ni lah, wave 3 kena ni lah, wave 4 tak boleh ni lah, macam-macam lagi. And then yang keempat adalah guidelines. Yang kelima adalah personalities dan yang keenam adalah Fibonacci. So, keenam-enam ni merangkumi basic element of Elliott wave. Siapa yang first time nampak benda ni sebenarnya? Ke korang ni belajar 1, 2, 3, 4, 5 ABC je? Okay, tapi pada malam ni saya akan explain detail tentang saya nak explain sikit. Ramai orang sebenarnya yang study Elliott wave ni, saya nak pesan korang dia ada kelemahan dari 3 benda ni. Okay, 3 benda ni. So please take note benda ni. Ini adalah kesilapan utama trader Elliott wave. Saya tahulah, saya belajar. Saya tahu tuan. Saya tahu sebab saya belajar. Okay, saya ambil kos sewa sebenarnya. So saya belajar di dalam classroom tu adalah kawan-kawan daripada Russia, daripada Indonesia, ada daripada US, Boston apa semua kan. Ada daripada India juga. Kita belajar. So apa yang pertanyaan diorang, itulah yang saya dapat sebenarnya. Itulah juga instructor ajar kami sebenarnya. Okay, alright. Okay, so ramai Elliott wave trader dia ada kesilapan daripada ketiga benda ni. Yang pertama adalah rules, yang kedua tentang guidelines dan yang ketiga tentang Fibonacci. Penting untuk korang bezakan ketiga-tiga benda ni sebab ketiga-tiga benda ni agak memeningkan kepala. Terus terang saya bagi tahu, awal-awal dulu saya belajar benda ni memang ketiga-tiga benda ni memang agak pening kepala. Tapi bila kita dah keep on belajar, kita cari guru yang betul, kita cari mentor yang betul, saya belajar di tempat orang yang betul, okay, saya dapat benda ni. Okay, alright. Tapi fokus kita pada malam ni
adalah tentang guidelines. Okay, so tentang guidelines. So berbalik kepada tadi, apa yang saya share kan, okay, tentang guidelines. So guidelines ni, siapa nak tahu dengan lebih dalam tentang guidelines? Tentang channeling ni sebenarnya adalah salah satu daripada guideline. Okay, tapi saya nak tunjukkanlah kepada korang juga, guideline ni apa semua benda ni. At least sedikit sebanyak korang dapat tahulah benda ni. Korang boleh nampak benda ni. Okay, nak tahu je, nak tahu je. Nak, betul nak Okay, Syaz minta izin taklah gurau-gurau. Okay, alright. So di dalam guidelines ni, okay, dia ada 7 perkara. Kalau korang dapat dengar saya, korang boleh tolong komen 7 kat bawah. Yang pertama adalah equality. Saya akan explain sedikit. Yes, dia bukan garis panduan. Dia macam, yelah garis panduan. Ya ke? Guideline dalam bahasa Melayu garis panduan ke? Betulkan saya kalau saya tersilap. Maafkan saya. Yang pertama adalah equality. Saya explain sedikit je tentang ni. Equality ni adalah SOP lah, senang cerita. Dia bukan SOP. Macam mana nak cakap? Dia bukan benda yang kita kena ikut. Macam mana nak cakap? Okey lah, contohlah. Panduan lah, senang siap. Betul, panduan. Thank you so much tuan ataupun puan dia. Thank you so much. Panduan, yes. Peluang, kor, gagal lah kor. Okay, equality. So equality ni adalah di mana contoh saya bagi contoh. Wave 1, 2, 3, 4, 5. So bila wave 3 dia extended, wave 1 dan wave 5 dia equals. Dia tends toward equals. Maksudnya wave 1, kepanjangan wave 1 dan wave 5 dia lebih kurang sama. Okay. Dan yang kedua adalah alternation. So alternation ni dia berhubung kait dengan corrective wave. So corrective wave ni dia berkaitan dengan macam contoh 1, 2, 3, 4, 5 kan. Wave 2 dan wave 4 adalah korektif. Betul. Wave 2 dan 4 korektif. Tak apa, saya akan explain nanti. 2 dan 4 korektif. Andai kata wave 2 tu adalah zigzag ataupun sharp, kita expect wave 4 yang next tu adalah dia vice versa lah, ataupun kita panggil sebagai kompleks. Okay. Dan yang ketiga kita panggil sebagai depth. Ini cara kita nak tengok sebenarnya di dalam wave 4. Dan yang keempat adalah kita nak tengok tentang channeling. Yang kelima, volume. Yang keenam tentang triangle thrust measurement. Ini cara kita nak tengok ni lah, triangle. Dan yang ketujuh adalah tentang throw over. Okay. Tapi fokus kita pada malam ni, saya akan fokuskan lebih kepada channeling sahaja. Okay. Alright. Okay, saya nak tengok dulu komen korang tadi. Masalah-masalah tadi. Okay, alright. Okay, nampak ada masalah ni. Ada masalah apa? Mana dah tadi? Banyaklah. Masalah paling serius, start trading. Tak trading, start lah trading. Okay. SOP loss and MOC. Loss, entry, exit, entry point. Hop analysis. Tak bagus masa buy and sell. Kenapa tu tuan? Tuan Akmal Siddiq. Entry and pullback. Rupanya distress. Untung sikit, rugi banyak. Okay. Berapa jauh stok boleh pergi? Projection. Elak beli di puncak. Masalah terbesar saya adalah relate news dengan pergerakan stok dan lain-lain. Kena sell apa semua. Okay. Alright. Saya nak pesan satu benda. Okay. Saya nak pesan satu benda. Ini merupakan satu quotes daripada guru saya sebenarnya yang banyak mengajar saya tentang cara nak communicate, cara nak menyampaikan dengan senang cerita benda yang saya nak sampaikan ni lah. Okay. Dia ada satu quotes ni. Okay. Masalah ni sebenarnya bukanlah untuk kita runsingkan. Okay. Masalah adalah untuk diurus. Jika masalah diurus dengan baik, maka meningkatlah kita ke tahap seterusnya. Macam korang lah, korang masuk kelas kita malam ni kan. Jika ingin belajar mengurus masalah, membaca dan bergurulah. Okay, alright. So nak bagi tahu korang sebenarnya masalah yang kita ada ni umpama, okay, pen. Umpama pen satu pen tu kalau korang titikkan dakwat dia semua di dalam lautan yang luas, kecil je masalah tu. Okay, dia boleh diurus. Okay. So jom kita masuk dekat dalam bahagian channeling pula. Okay, so di dalam channeling ni, boleh saya teruskan So far sampai sekarang okay? So far sampai sekarang okay? Saya punya tone, cara saya menyampaikan macam mana? Terlalu laju ataupun perlu saya perlahankan sedikit?
Cakap yang sedang-sedang saja. Okey, saya minta maaf tadi saya laju tentang benda yang tak berapa sangat. Korang boleh tulis je. Tapi malam ni yang bahagian ni yang saya kena fokuskan sebab topik utama saya tentang ni. Best, okay? Thank you so much. Alright. So pay attention tentang ni. Kita dah masuk dengan lebih mendalam ni. Okay, bakal kau Tuan Muhammad Azizam. Okay. Alright. So channeling ni sebenarnya dia ada two types. Berapa? Two types. Okay. Yang pertama kita panggil sebagai channeling in impulse wave. Okay. Yang pertama kita panggil sebagai channeling in impulse wave. Siapa yang menulis dekat dalam ni? Sempat tak tulis? Tak apa, korang tulis laju je nanti. Okay. Yang kedua adalah channeling in corrective wave. Okay. Malam ni saya akan explain kedua-duanya. Kedua-dua benda ni saya akan explain. Right. So sebelum kita masuk di dalam channeling, saya nak explain kepada korang tentang channeling in impulse wave. Di dalam channeling in impulse wave ni, dia ada satu basic sebenarnya sebelum korang masuk bahagian channeling. Okay, so benda ni kita panggil sebagai impulse wave. Tadi kita cakap channeling kan, buang channeling dulu. Sekarang ni saya nak tunjukkan korang basic di dalam impulse wave ataupun kita panggil sebagai the basic 5 wave pattern di dalam bull market. Sebenarnya dia ada bull and bear tapi benda ni terlalu berat, so saya masukkan bull sahaja. Okay, movement dia macam ni. Dia ada first 5 wave, kita panggil sebagai 5 wave pattern 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Senang kan? Itu je elite wave ni, tak susah pun. Kan? Senang kan? Senang kan? Itu je orang perlu tahu. Okey, kelas kita dah habis. Okey, tak. Gurau-gurau Okey. Movement dia 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia bukan kita boleh sembarangan plot je macam contoh kita nampak dalam chart. Okey, wave 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Okey. Di setiap movement ni dia ada rules dia. Okey, jangan risau, saya tunjukkan dalam chart. Dalam slide ni juga. Di mana semasa movement wave 2 dia tidak boleh jatuh melebihi starting point of wave 1. So, banyak tak beza dengan yang Tuan Zafri pernah ajar sebelum ni, about Fibo 1, 2, 3? Tak, jauh, sangat jauh. Sangat jauh sebenarnya. Itu basic je tu, 1, 2, 3. Yang ni saya ajar sampai habis. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lain lagi. Bukankah dia ada ABC? Betul, tapi kita cerita tentang 5 wave pattern dulu. Okay, 5 wave pattern. Okay, wave 1, dia naik sini. Bila alright. Bila dia jatuh wave 2, dia tak boleh jatuh melebihi starting point of wave 1. Saya cerita rules dulu Dan yang kedua pula, di dalam wave 3 are never the shortest wave. Antara wave 1 dan wave 5. So maksud dia dekat sini, dia ada satu benda yang kita panggil sebagai wave 5 ni kadang-kadang dia boleh jadi panjang daripada wave 3. It's okay, tak ada masalah benda tu. Yang penting, contoh sekiranya wave 5 dia panjang daripada wave 3, take note sekiranya 5 lebih panjang daripada 3, boleh tak ada masalah, tapi pastikan 3 ni, wave 3 ni bukan, dia tidak pendek daripada wave 1. Itu senang cerita dia. Okay, itu dia punya basic rules. So itu rules wave 3. Dan rules wave yang keempat pula adalah ending wave 4 dia tidak masuk di dalam kawasan wave 1. Okay. Sampai sini. Ada apa-apa persoalan tak? Tentang ni je. Okay. Korang jangan dulu, okay, saya nak pesan satu benda Bila korang masuk dalam, saya nak pesan satu benda, bila korang belajar ni, sekarang ni, masuk sesi saya, kalau boleh korang datang dengan dalam keadaan baldi yang kosong untuk kita tak ada air. Okay, kalau boleh, korang simpan tepi. Saya tak suruh korang buang. Letak tepi dulu apa yang korang belajar sebelum ni. Letak tepi dulu.
Sebab benda tu yang akan memeningkan kepala korang. Terus terang saya beritahu. Sebab saya explain benda yang basic dulu. Boleh? Macam mana tahu permulaan wave 1? Okay, wave 1 saya akan explain nanti hujung session. Okay, hujung session saya tulis dulu. Starting point. Siapa stay sampai habis, tahulah mana nak plot starting point wave 1. Starting point, saya tulis dulu Right. Okay. So next kita tengok. Okay, so ini adalah contoh channeling. Okay, channeling dia lah macam ni. Tadi nampak kan? Channeling di dalam impulse wave ni, dia berada dalam, 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia ada channel. So channel ni, siapa yang, saya nak tanyalah terus terang. Siapa yang tak faham apa tu channel? Siapa yang tak tahu apa tu channel? Sekejap Siapa yang tak tahu apa tu channel? Terus teranglah bagi tahu. Saya takkan gelakkan sebab kita di dalam majlis ilmu Majlis ilmu, saya suka orang bertanya. Okey, Tuan Halimah, Puan Halimah, okey. Alright. Channel ni sebenarnya adalah kita andaikan dia sebagai dua line seperti pembaris panjang. Okey. Okey, sekejap saya stop share dulu. Okey, nampak tak benda ni? Pembaris, nampak? Pembaris, nampak kan? Pembaris ni dia ada dua line, atas dengan bawah. Okey, atas dengan bawah. So channel ni, walau macam mana pun movement market dia macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, dia tidak akan berubah. Yes, betul. Tuan Anas Sahazubir, channel itu adalah parallel. Okay? Dia macam mana dia pergerakan sekalipun, dia tetap akan sama. Di atas dengan bawah ni, dia punya range tetap sama, tidak berubah. Itu adalah channel. Alright? Siapa dapat faham benda ni, cuba komen aha kat bawah. Alright. Okay. Yes, betul. Tuan Amir, wajib parallel. Aha, mesti di dalam pergerakan channel. Yes, betul. Puan Rohani, dia di dalam pergerakan channel. Tapi ada cara kita nak plot. Okay, alright. So saya tak ada ni saya tak ada plot benda ni di dalam saya punya slide, tapi saya nak korang tulis benda ni. Boleh ke boleh? Saya nak korang tulis benda ni. Okay, di dalam channeling channeling in impulse wave ni dia ada dua perkara. Channeling di dalam impulse wave ada dua perkara. Yang pertama, temporary channel. Okay, saya tulis temporary channel. Dan yang kedua adalah final channel. Okay, alright. So saya tunjukkan korang sebenarnya yang pertama dulu saya tunjukkan macam mana kita nak plot yang pertama. Sebab untuk kita plot channeling ni, dia kena ada dua-dua benda Okay, cara plot channeling temporary. Okay, masa movement 1, 2 dan 3 dah appear. Okay, first step yang kita akan buat adalah kita akan plot daripada, kita akan connect parallel line antara wave 1 dan wave 3. Okay, macam ni. Ini step dia. And then, next step, kita akan gunakan parallel line di atas tu, kita letakkan di wave 2. Jadilah dia line macam ni. Ini adalah temporary channel. Okay? Pay attention benda ni agak critical sikit. Alright. Masa ni kita nak cari dia, kita nak target lah, senang cerita kita nak target dia. Kita nak expect yang wave 4 berada di kawasan channel bawah. Macam ni lah lebih kurang arrow yang saya tunjukkan. Ini expectation. Kalau biru ni yang dah jadi, yang warna turquoise ni benda belum jadi. Hijau ni lah. Okay, so kita expect dia akan jatuh di kawasan area bawah ni. Okay, next. Okay, ini adalah expectation kita, betul? Kita dah plot channel atas bawah. Ini expectation kita. Tapi tiba-tiba apa yang berlaku, dia jatuh bawah daripada
expectation kita. So apa yang kita akan buat adalah kita akan buang channel temporary tadi. Okay. Dan apa yang kita akan buat adalah next kita akan plot daripada kita akan connect pula line baru, parallel line daripada wave 2 dan 4. Tadi kan 1, 2, 3 dah jadi. Kita plot atas dulu. Okay, bila 4 dah complete, next kita buang channel lama, kita plot pula channel yang baru. Kita plot daripada wave 2, 4. Untuk kita cari wave 5, so kita akan plot pakai parallel line daripada bawah ni dan letakkan di wave 3. Apa guna dia adalah untuk kita cari expectation wave 5. Okay. Sampai sini, ada apa-apa persoalan? Tak apa, simpan dulu. Kita bawa pergi Q&A nanti. Alright? Okay. Alright. Okay. So mungkin ada ramai yang tak faham sebenarnya. Kenapa kita nak gunakan, kenapa kita nak gunakan channeling ni? Okay. Saya tunjukkan. So ini expectation lah. Ini adalah final channel. So saya nak tunjukkan sebenarnya. Kenapa kita nak gunakan, apa kegunaan dia channeling dalam impulse wave ni? Okay, satu untuk expect di mana wave 4 berakhir. Ataupun di mana kita nak belilah senang cerita saham kan, ataupun saham lah. And then next untuk kita expect di mana wave 5 berakhir, jual. Okay, saya akan bagi satu contoh situasi. Situasi pertama. Okay, Zafri terlepas peluang kenaikan dan belum mempunyai pegangan saham di syarikat XYZ. Boleh follow saya kalau boleh korang tolong komen, boleh ke bawah. Zafri menggunakan channeling untuk buat keputusan membeli di wave 4. Dan akhirnya menjual dalam keadaan untung di wave 5. Itu contoh situasi yang pertama. Contoh situasi yang kedua pula. Okay, tadi kita nak ni kan contoh. Okay, senang cerita lah. Korang terlepas wave 3. Harga dah naik gila-gila. So apa yang korang akan buat? Instead of korang beli terus, kita akan beli di bawah. So kita dah plot, wave 3 dah ni. So kita expect dia akan jatuh wave 4. Aku akan cuba sambut di wave 4 dan aku akan TP di mungkin dia ada level wave 5. So itu kegunaan dia. Contoh situasi kedua pula. Tadi situasi pertama belum beli. Ini situasi kedua, dia dah beli. Zafri dah mempunyai pegangan saham di syarikat XYZ. Zafri menggunakan channeling untuk buat keputusan menambah belian ataupun kita panggil sebagai average up di wave 4. Katakan Zafri dah beli dari wave 1. Okay, wave 1. So bila dah beli dekat wave 1, dah naik sampai wave 3. So Zafri nak TP. Tak naklah TP dulu, belum lagi wave 5. So mungkin aku nak tambah sikit lah. Itulah senang cerita dia. Okay, so itulah cara dia. Dan akhirnya dia jual saham tersebut di wave 5. Sampai sini tolong tulis dulu. Okay, tolong tulis dulu. TP ni adalah ni take profit. Okay, maafkan saya. Saya lupa ada yang bukan trader lagi, baru bermula dekat dalam ni. Salam tuan, bolehkah kita guna elite channeling untuk KLCI index? Boleh Tuan Zulkifli. Saya ada sebenarnya. Saya ada drawing untuk KLCI index. Untuk impulsif dalam bearish, nanti saya akan tunjukkan kepada korang. Kalau sempat lah. Okay, kita ada 15 minit lagi. Okay, untuk impulsif ni okay. Thank you so much Puan Sharzila Haris. Thank you so much. Yes, betul Tuan Azizul. Chip in wave 4. Okay, right. Tadi kita tengok tentang impulse wave. Yang pertama. Siapa nak saya explain yang kedua? Macam tak sempat je. Nak saya explain yang kedua. Kedua tadi apa? Siapa tahu? Siapa dah tulis dekat buku? Yes, bring it on. Saya suka korang punya ni. Corrective. Yes, betul. Right. So kita masuk yang kedua. Puan Ohana, tadi kita dah ni final channel dah ni Okay, saya tunjukkan dulu. Ini adalah temporary. Temporary adalah daripada 1 ke 3. Final channel pula adalah apabila wave 4 dah berlaku. So kita akan plot 2 hingga ke 4. Kita cari wave. Kita letakkan di wave 3. Okay, alright. Okay, so next saya nak tunjukkan korang tentang channeling di dalam corrective wave.
Okay, antara semua ni, yang paling simple adalah corrective wave. Paling simple, paling senang sebenarnya. Kenapa? Okay, tapi sebelum tu saya nak tunjukkan korang basic 3 wave pattern corrective wave di dalam bull market. Okay, movement dia macam ni. Macam tadi kita plot 1, 2, 3, 4, 5 kan. Untuk korektif kita plot A, B dan C. Itu je. Senang. Okay, ini basic dia. Ingat je, korektif A, B, C, impulsif 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Okay, saya tunjukkan channeling punya contoh. Ini contoh channeling untuk korektif ataupun ABC. Right? Cara plot dia, dia samalah juga channel. Dia 2 line seperti pembaris panjang. Sama je macam tadi. Okay, cara plot channeling dia sangat simple. Dia tak macam impulsif tadi. Impulsif dia ada 2, temporary and final. Macam korektif ni dia straightforward. Dia terus straightforward. Siapa yang faham tentang plotting channel sebenarnya dia faham. Senang, mudah untuk dia. Okay, masa movement pertama, dia wajib dulu untuk kita plot channel ni, dia kena ada satu movement yang pertama yang kita panggil sebagai A dan B. Okay, barulah kita connect sebenarnya parallel line antara starting point wave A starting point ni dekat mana? Sini ke sini? Tak cik lah, saya dah bagi arrow kan, ke atas lah kan. Okay, so ini adalah starting point dia. So, dia punya rules adalah kita kena connect parallel line antara starting point wave A sini dan wave B. Okay, sama juga kita akan plot macam ni. Elliott wave untuk uptrend dengan downtrend sama ke? Sama. Sama, cuma dia terlalu deep lah sebenarnya untuk saya explain malam ni. InsyaAllah, tak apa nanti kita cerita. Okay, right. So, ini yang pertama. Yang kedua, kita gunakan parallel line daripada atas ni, kita letakkan di wave A. Okay, kegunaan dia apa? Untuk kita cari di mana wave C berpotensi tinggi untuk pergi. So, ini expectation kita. Right? Ini expectation of wave C yang belum berlaku. Korektif boleh sampai A, B, C, D, E. Boleh tuan, tapi dia di dalam triangle. Kita panggil triangle. So, dalam korektif ni dia ada 3 benda. Sorry, ada 4 perkara. Okay, macam saya explain tadi awal. 4 perkara. Yang pertama adalah zigzag. Ini adalah zigzag. Zigzag. Yang kedua adalah triangle. Dan yang ketiga kita panggil sebagai flat. Flat ni pun ada 3 types juga kat dalam ni. Triangle pun dekat dalam ada 3 types juga. 4 types. 3-4 types macam tu. Zigzag pun ada 2 types macam tu. And then itu yang ketiga tadi. Yang keempat kita panggil sebagai combination. So combination ni ada double tree dan triple tree. So itu lebih mendalam lagi lah. Pening sikit. Okay. Right. So ini expectation. So saya nak tunjukkan korang case tadi channeling. Okay. So sorry, saya nak tunjukkan dulu kegunaan sebenarnya. Contoh kan, korang masuk saham. Kenapa aku masuk buy? Kenapa aku nak tengok korektif? Mesti korang ada persoalan tu kan? Korang rasa apa kegunaan korektif ni dalam saham? Korang tak boleh sell. Korang boleh buy je. Kenapa? Cuba komen. Tak, kita session ni, session saham sekarang. Yelah, bolehlah untuk short untuk CPO. Cari reversal. Betul? Boleh. Retracement. Betul? Setuju? Buy on dip. Setuju? Market correction. Setuju Tuan Cornelius? Cor, kawan saya. Okay. Buy on reversal. Setuju juga. Okay. So saya bagi, untuk fahamkan korang benda ni, saya ada 2 situation. Deep fishing. Yes, betul. Fishing. Okay. Pertama adalah untuk kita expect di mana wave C berakhir. Dan kedua adalah untuk elakkan terbeli di kawasan kejatuhan wave C. Okay, saya bagi korang satu contoh situation. Okay, contoh situasi pertama. Zafri terlepas peluang kenaikan wave B. Ingatkan tadi wave B. Okay, ingatkan. Ini A. Ini wave B. Okay, Zafri terlepas peluang kenaikan wave B. Dan belum mempunyai pegangan saham di syarikat XYZ. Okay, dia nampak dah naik. Tapi dia terlepas. So apa dia buat? Instead of dia ni kan,
Dia dengar pula ada grup Telegram sebelah, bagi tahu XYZ punya syarikat ni dapat projek bagus. Sudah. Wave B kan tadi, Wave B kan naik atas. Dah sudah. Tapi bila dia tengok dalam chart, yelah, okay, betul. ABC ni adalah correction adalah downtrend. ABC ke bawah Okay, ni untuk mudah faham lah. Okay. Bila kita tengok dalam chart, current price sudah pun bergerak dalam keadaan korektif ataupun menuju ke wave C. So dengan cara ni sebenarnya Zafi akan lebih berhati-hati buat decision untuk beli saham yang berada dalam keadaan korektif ataupun kejatuhan. Biasa kan korang dengar. Okay. Kadang-kadang berita yang dia dengar tu sebenarnya adalah hoax. Grup sebelah kompang. Pernah kan korang dengar? Ada orang cakap benda ni boleh pergi. Bila aku masuk terus jatuh pula. Macam tu. Okay. So inilah guna dia. Itu contoh situasi pertama. Okay. Contoh situasi yang kedua pula. Okay. Ini lain pula. Tadi contoh orang yang belum beli. Dia baru dengar cerita. Okay. Dia tak beli lagi. Lepas tu dia tengok chart. Okay. Ini situasi yang kedua. Dia dengar orang kompang grup sebelah. Lepas tu dia FOMO. FOMO is fear of missing out. Dia takut. Nanti naik aku tertinggal macam mana? Jadi kan. So dia FOMO dan dia telah beli saham di syarikat XYZ sebab dia terdengar ada berita daripada grup Telegram sebelah yang syarikat XYZ dapat projek bagus. FOMO ni fear of missing out. Dia macam nanti kalau naik macam mana nanti naik nanti habislah. Tak sempat lah aku nak naik bas kan. Itulah FOMO. Tapi bila dia tengok dalam chart, current price sudah pun bergerak di dalam keadaan korektif menuju ke wave C lah, jatuh ke bawah. Tapi belum lagi dia break wave A. Dia macam ni. 1, 2. Okay, wave A kan dekat level ni. Dia belum lagi jatuh. Tapi sekiranya betul-betul berlaku jatuh, sini wave A, starting point, wave A. Okay, dengan cara ni sebenarnya, dia dah termasuk. So bila dia tengok wave C nak jatuh, dia akan gunakan wave A sebenarnya untuk buat decision making untuk cut loss sekiranya harga dia jatuh di bawah wave A. Alright? Okay. Sampai sini saya nak jawab satu persoalan lah tentang korektif ni. Korektif ni faham tak tentang korektif? Saya ada sikit slide lagi untuk saya completekan sebelum saya habiskan sesi kita. Korektif ni technical rebound ke? Korektif ni adalah fasa market yang dia tidak berada dalam keadaan yang baik. Ataupun kita panggil technical rebound lah senang cerita. Orang bahasa dia, orang suka pakai ini kan. Technical rebound. Tapi di dalam Elliott Wave tu sendiri, tadi korang dah nampak kan? Personalities. Tadi korang dah nampak kan? Personalities. So di dalam Elliott Wave ni sebenarnya, dia ada personalities. Okay? Personalities. Di setiap wave tu ada personality dia. Okay, kenapa dia berlaku macam tu? Dia ada sebab dia kenapa. Dead cat bounce. Ganas kucing ni. Okay, so maksudnya masa tu orang dia terlalu letakkan harapan yang tinggi lah market boleh pergi. Tapi apa yang berlaku, dia jatuh ke bawah. Alright? Okay, so ini contoh sebenarnya case study untuk channeling. Okay, di dalam impulsif lah. So ini saya gunakan ni gunakan di dalam satu stock market ni. Nampak tak tadi? Wave 1, 2, 3. Ini wave 3. So kita connect 1 dan 3. Ini yang pertama. Yang kedua kita letak dekat bawah. Okay. Okay, next. Okay. Boleh dikatakan kita bernasib baik sebab kenapa? Masa ni wave 4 dia jatuh berdekatan dengan channel ni. Berdekatan dengan channel. So kita tak perlulah ubah. Tak perlu ubah. Dia cun-cun, dia reverse dia di level ni. Masa ni. Memang bernasib baik. Okay, dia cun-cun reverse di level ni. So kita akan gunakan decision making ni untuk masuk buys. Contoh macam tadi. Contoh situasi tadi, dia akan masuk buy. Sebab dia dah terlepas, market naik. So dia nak tunggu, buy on dip. Inilah sesuai untuk buy on dip punya player. Dia akan buy di sini. So dia akan take profit di atas. Kita tengok dia jadi ke tak wave 5. Wave 5 tak sampai dekat channel, tak sampai. Tak sampai, tapi dia berdekatan. Dia berdekatan. Kenapa dalam gambar tu nombor 3 bukan puncak kedua? Nombor 3 tu bukan puncak kedua. Okey, sebab di dalam wave 3 ni ada extension.
Dalam wave 3 ni ada extension. So ini mendalam lagi sikit. Okay, ini mendalam. Tapi tak apa, saya nak tunjukkan korang dia punya ni dulu. Dia punya akar ataupun foundation. Right? So ini basic dia. Okay, macam apa yang korang belajar tadi tu, inilah the complete cycle. Yes, di dalam meja ada minor ataupun kita panggil sebagai robust fractal. Ataupun di setiap time frame tu lah dia ada dia punya movement dia. Okay? Okay, dan last kali saya nak tunjukkan the complete cycle. Ini tak ada kena-mengena dengan channel. Tapi ada kena-mengena dengan basic yang saya tunjukkan tadi. Okay? Time frame berapa? Cat tadi time frame berapa Ini saya gunakan weekly. Okay, weekly. Okay, the complete cycle. Okay, movement dia, ingat impulsif, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kita panggil sebagai motif phase, fasa motif lah. Okay, motif punya fasa ni ataupun impulsif, kita plot sebagai number, 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 5 wave pattern. And then lepas tu corrective punya phase, A, B, C. Okay, ini adalah corrective punya phase. So, jadilah dia the complete cycle. Okay, contoh ini adalah lower time frame. So, bila kita buka dekat bigger time frame, inilah jadi dia. Dalam bigger time frame, ini adalah wave 1, ini adalah wave 2 dan seterusnya. 5 boleh jadi bawah 3 tak? Boleh Tuan Azizul, boleh. Sebab itu termasuk di dalam rules ni truncation. Okay, alright. Dan last daripada saya punya slide, saya nak expand kepada korang tentang isu trader yang korang wajib elakkan. Yang pertama adalah korang kena elakkan untuk suka ikut plan orang lain tanpa faham keadaan pocket. Kadang-kadang korang nak ikut decision making orang ni, tapi korang tak faham. Pocket dia lain, pocket korang lain. Kita ambil contoh scalper. Dia ambil 2-3 bit, dah cukup sebab dia modal besar. Tapi korang modal kecil, 2-3 bit taklah sesuai. Aku nak cover brokerage lagi, tak cukup. Okay, so ini isu trader yang wajib trader elakkan. Yang kedua, dia tak faham apa tu trading dan investing. Trading dan investing ni, saya explain sikit. Siapa nak kalau saya explain? Cek komen dekat bawah. Nak? Okay, trading ni dan investing ni, kita andaikan macam ni lah. Saya explain tentang investing. Tuan Nami pada 10 tahun lepas, dia beli tanah. Tanah tu harga dia RM10,000. Dan tanah tu, dia ada pokok durian. Berpotensi untuk tanam durian. Kalau tanam memang subur gila lah. 10 tahun lepas. Okay, 10 tahun lepas. 10 tahun akan datang, pokok durian dia tu boleh dikatakan dah berbuah. So buah-buah yang ada tu, boleh dikatakan dia boleh pungut, dia boleh kutip dalam 100k biji. 100,000 biji. So 100,000 biji tu adalah dia punya passive income yang dia boleh jual kepada siapalah penjual durian. Dia jual kepada penjual durian. Okay, dengan RM1. Dapatlah dia passive income tersebut. Itu adalah passive. Tapi tanah yang dia belikan 10 tahun lepas, dia beli RM10,000. Agak-agak next 10 tahun, harga dia dah jadi berapa? RM10,000 ke? Masih maintain ke? Tak kan? Dia akan jadi lebih mahal. Betul, mungkin RM50,000. So itu adalah investor. Okay, investing. Di dalam trading pula, trading ni umpama siapa yang ambil durian tadi tu. Okay, daripada Tuan Lami. Dia beli durian harga RM1. Tapi dia bawa pergi pekan, dia jual dengan harga sebiji RM5. So dia adalah untung RM4. So bila dia jual durian tu, dia kena jual on the spot. Maksud dia kena jual di dalam tempoh yang singkat. Tidak terlalu lama. Sebab kalau dia jual kalau durian tu dia simpan lama, apa akan jadi dengan durian tu? Cek komen. Durian tu akan rosak. Yes. Samalah juga macam kita nak trade. Sebab kita dalam tempoh yang singkat. Yang ketiga, dia tak punya hala tuju dan matlamat ketika trade. Okay, so ini saya suka andaikan macam ni. Syaz, saya minta masa 5 minit lagi Okay, tentang hala tuju dan matlamat ni sebenarnya, dia simple je. Dia umpama ada satu lori ni dia membawa barangan kat belakang. Dia ada bawa barang supply lah senang cerita barang nak supply ke kedai runcit. Tapi dia drive lori tu, dia tak tahu mana dia nak pergi. So barang-barang tu nak hantar kat siapa? Memanglah kedai runcit, tapi nak hantar kat siapa? 99 ke? Giant ke? Kita pun tak tahu. So itulah umpama dia. Okay. Yang keempat, dia trade menggunakan duit emergency dan bukan duit lebihan. Ini bahaya. So untuk korang trade sebenarnya, korang kena gunakan duit lebihan. Right? Yang kelima, dia tak faham cara penggunaan time frame bersesuaian. Macam tadi ada tanya, time frame kan? So time frame ni senang je.
Dia ada 3 pecahan. Pertama kita panggil sebagai primary, yang kedua kita panggil sebagai intermediate, yang ketiga kita panggil sebagai shorter term period. So kalau korang trader yang long term gila-gila, korang boleh pakai primary. Kalau korang middle term, selalu position trader lah kita panggil ataupun swing trader, korang boleh pakai intermediate. Intermediate ni weekly, daily, 4 hours. Dan kalau korang shorter term trader, nakkan profit di dalam jangka masa yang pendek, korang boleh gunakan shorter term period. Shorter term period ni 1 hour and below. Right? Dan jangan risau, di dalam Elliott Wave, di setiap time frame tu dia ada movement dia. Dia ada dia punya zigzag dia and so on. Right? Isu trader yang wajib korang elakkan yang ke-6 adalah risau berlebihan. So tentang risau berlebihan ni, saya nak explain satu benda. Okay? Di dalam otak kita ni sebenarnya, okay, di dalam otak kita ni ada satu fear central dan fear central ni dia terletak di berdekatan dengan rationality punya central. So bila kita terlalu risau, okay, yang berlebihan, dia akan mengaktifkan sebenarnya, okay, dia akan mengaktifkan sebenarnya satu decision making ataupun kita panggil sebagai amigdala. Okay, benda ni terlalu mendalam. Saya study otak sebenarnya. Di dalam amigdala ni, dia akan buka file memory dalam otak kita, semua yang berkaitan dengan risau, semua yang berkaitan dengan takut. Okay? Dan bila kita terlalu risau, benda tu akan dibawa ke dalam hypothalamus. Lain jadi benda terlalu dalam lah, tak perlu korang tahu. Dan hypothalamus ni juga akan mengeluarkan satu hormon yang tidak bagus, hormon yang merisaukan korang, hormon yang tidak baik. Okay? Hormon-hormon ni juga akan mengganggu hidup korang. Risau yang melampau, okay? Salah buat decision, okay? Marah orang. Okay? Kenapa benda tu? Disebabkan oleh emotion telah take over rational punya pemikiran. So penting untuk kita letakkan rationality berbanding emosi. Alright? Okay. Okay, saya nak bagi korang satu sumber rujukan lah untuk korang tengok benda ni. Yes, Puan Zunaida, kotak hitam. Okay, kotak hitam Okay, nanti nak test lah. Okay, saya tengah on the way ni Apa nanti kita pergi tepi. Puan Zunaida tahu, saya tahu ni Puan Zunaida ada ambil ni kan itu. Okay, buku yang nak baca untuk hypothalamus tu, boleh tengok daripada Tuan Dr. Rizal Dr. Rizal Abu Bakar. Saya belajar otak daripada dia. Dan saya juga belajar hypnotherapy daripada ESQ 165. Okay, sumber rujukan korang boleh cari buku ni, Elliott Wave Principle, Key to Market Behavior, 12th edition daripada Frost and Proctor. Buku ni originally daripada Ralph Nelson Elliott tapi ditambah baik oleh kedua-dua legend ni. Then second, korang boleh cari buku ni, Nature's Law, Secret of Universe, Hypothalamus. Okay, Hypothalamus. Ketiga, korang boleh cari juga buku ni, Elliott Wave DNA, Nicola Delic. Last kali, siapa yang nak ambil sewa kos ataupun Certified Elliott Wave Analyst, korang boleh pergi dekat elliottwaveinternational.com. Okay, siapa nak ambil lah. Tak mahal, murah je dia punya kos. Okay, murah je. Alah, baru berapa? 1,500. 1,500. 2,000 lah senang cerita. Tak campur dengan fail apa semua kan. Nak tambah tu, okay, $2,000, ya, $2,000 USD. Murah je. Okay, saya pun orang Sabah kata berkakai. Saya pun berkakai. Okay. Tapi yalah, demi saya nak sampaikan benda yang betul kan. Saya tak nak belajar benda yang ni yang ditambah baik lah, ditambah ni, tak nak. Saya nak belajar benda yang original. Benda yang original saya nak belajar. So, better saya dapatkan daripada tempat yang betul. Right? Dan last kali saya nak pesan, hidup kita ni umpama Lego. Okay? Kita yang bina apa kita mahukan pada masa akan datang. Alright? So macam Lego, kita boleh bentuk dia kan? Kita boleh buat. Kita boleh buat kereta, kita boleh buat dia pilot. Okay? Samalah juga dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak the next 5 years, apa the next 10 years, the next 30 years, apa yang kita nak, kita yang tentukan sebenarnya. Jadi ataupun tak jadi, rezeki tu di tangan Allah. Betul, saya setuju. Okay? Kena ingat satu benda. Allah yang izinkan semua benda ni. Tugas kita, kita buat je. Jadi tak jadi, itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah kita buat benda yang terbaik. Kita just do the best. Okay? Just do the best untuk
kita punya family, untuk kita punya rakan-rakan dan juga orang yang susah. So kena ingat, kita kena bina ekonomi kita. Alright? Terima kasih banyak semua. Okay, itu sahaja daripada saya. Korang boleh kontak saya daripada Telegram, Facebook, Twitter ID saya, Zafri Azizan, Facebook, Instagram semua. Okay, Telegram, nak join Telegram boleh join dekat Lami Academy. Alright? Thank you so much. Okay, Syaz, sorry ambil masa lama sikit. Tak kisah, tak apa. Right. Terima kasih Cik Zafri Azizan di atas perkongsian. Boleh dengar tak suara Syaz? Hello. Boleh dengar kan suara Syaz? Syaz. Hello. Boleh dengar tak suara Syaz? Gurau, Syaz, gurau. Dengar. Terima kasih Tuan Zafri. Hidup kita ibarat Lego Yes. Kita yang tentukan apa yang kita bina. Alright, kepada siapa yang mempunyai soalan kepada Encik Zafri, anda boleh type soalan anda di chat box pula, Q&A box. Saya akan baca soalan anda sebentar lagi. Okay. Syaz, saya expand satu lagi. Tadi ada yang tanya tentang starting point. Starting point apa ni? Starting point mana nak plot wave 1? So wave 1 ni simple je. Okay. Korang kena start daripada kita panggil sebagai significant bottom. Ataupun kita panggil sebagai inilah. Okay. Kita panggil sebagai okay, kejap korang boleh gunakan daripada ni. Saya tak apalah. Korang familiar tak dengan pattern W? Double bottom. Itulah starting point dia. Okay, korang kena start daripada significant bottom. Alright, okay Syaz. Okay, soalan pertama, adakah Tuan Zafri masa consider gunakan week ataupun close only? Kalau saya lah kan, dia sebenarnya ada dua masa saya belajar sebenarnya. Okay, kita lebih ke arah kita gunakan close punya market. Tapi saya berpendapat sebab saya masih study lagi untuk level 2. Banyak lagi saya kena kaji sebenarnya. Okay, saya berpendapat sebenarnya saya lebih gunakan week. Okay, week. Kenapa? Sebab itu adalah the last price. Okay, the last price dan di mana ending price yang kita wajib plot. Okay, kita macam contoh kita gunakan closing price kan. Close price. Okay, kita gunakan close price. Sedangkan history price tu dia bergerak di atas. Tapi kita plot daripada bawah. Bila kita buat macam tu, dia akan mengganggu the whole system ataupun the whole kita panggil sebagai rules di dalam elite wave tu. Katakan kita nak plot wave 4, katakan kan, wave 4. Kita plot dekat bawah, tapi wave 4 tu dia kena dekat bahagian week. So boleh dikatakan dah mengganggu lah juga kita punya decision making. Okay, so saya memang prefer kita gunakan week lah. Okay, open closing okay juga, tapi saya lebih prefer gunakan. Okay, harap dapat menjawab persoalan tuan. Alright, soalan seterusnya, untuk super penny, elite wave bolehkah kita gunakan juga untuk kita gunakan juga walaupun harga dia agak statik? Okay, dia rules dia yang paling penting kita kena carilah market yang volatile. Sebab in order untuk kita kira kita plot sebenarnya, izinkan saya share screen, Syaz? Boleh, jap. Okay, sebentar. Okay, thank you. Okay, katakan sekiranya, okay, kita ambil satu contoh lah market penny. Apa? EGB ke apa? Okay, kita ambil contoh. Okay, agak susah kita nak gunakan. Macam contoh super penny, kalau kita gunakan lower time frame, kita tak boleh nak plot, susah. So apa yang kita akan buat, kita akan cari time frame yang lebih besar untuk kita buat decision. So senang cerita, terus terang kalau tanya dekat saya, kalau saya tengok drawing macam ni, macam saya nak lempang. Taklah gurau-gurau Bukan nak lempang. Okay, minta maaf sorry minta maaf, saya bergurau je. Okay, kalau saya nampak market macam ni, mungkin saya akan tunggu dia melakukan pergerakan dahulu. Katakanlah. Kita ambil contoh macam bintai kita tengok dekat dalam bintai. Katakan macam bintai. Okay, right. So ini contoh bintai. Okay,
Masa market dia bergerak macam ni, agak susah kita nak buat decision. Kita nak tunggu wave 1. Okay, tapi bila dia dah mula, sebenarnya naik macam ni spike, dia dah bagi kita sign. Senang kita nak buat expectation. Kita nak buat expectation dekat mana. Okay, ini sebagai contoh. Right, so market penny ke apa ke tak ada masalah, tapi tentang cara penggunaan time frame kita tu untuk kita plot benda tu. Adakah dia sesuai ataupun tidak. Okay, dan saya harap dapat menjawab persoalan. Alright, soalan seterusnya. Bolehkah kita gunakan Elliott Wave ni dalam produk futures seperti FCPO? Boleh. Saya pakai ni Elliott Wave dalam CPO, saya pakai Elliott Wave. Saya tengok dia punya probability. Boleh tengoklah nanti. Boleh tak saya share saya punya trading view? Nak cari follower ni Syaz. Boleh. Okay, saya share. Korang boleh follow trading view saya. Okay, saya ada reason kenapa saya letak nama ni. Sebab nama lama tu saya tak dapat nak access. Korang boleh follow saya dekat dalam channel Telegram Jangan gelak nama saya. Kalau boleh saya nak tukar tapi sayang. Okay, korang boleh cari saya dekat ni. Okay. Alright, untuk korang follow. Saya dah bagi drawing tentang Elliott Wave di dalam CPO. Saya dah bagi. Okay, ada. Cuma tak update lagi lah. Alright. Okay. Soalan seterusnya. Adakah Elliott Wave ni kita boleh gunakan untuk sideway market? Sideway market boleh. Sebab Elliott Wave ni satu benda saya nak bagi tahu, dia bukan terhad kepada 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 ABC, tak. Sebab itu saya bagi tahu, benda ni ada rules di dalam lagi yang korang kena belajar. Kita bagi satu contoh. Di dalam impulsif ni dia ada diagonal, impulsif. Di dalam impulsif ni dah ada 2 types. Macam tadi ada tanya, wave 5 boleh tak dia ending di bawah wave 3? Boleh. Itu rules truncation. Truncation di dalam impulsif. Boleh. Yang kedua kita panggil sebagai extension. So extension ni dia boleh jadi extension wave 1, extension wave 2, extension wave 3, boleh, tak ada masalah. Dan juga di dalam extension wave 3 ada juga extension dalam. Extension within extension, itu lain lagi. Okay, dan lepas tu diagonal lain lagi. Okay, instead of movement 1 2 3 4 5, diagonal movement dia 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Itu lain lagi. Okay. And then lepas tu bila kita tengok dekat correction ataupun kita panggil sebagai corrective wave pula, corrective wave ni ada 4 jenis. Okay, tadi kita belajar zigzag. Yang kedua kita panggil sebagai, betul, Tuan Muhammad Faris, corrective complex ataupun kita panggil sebagai flat. Flat ni movement dia sama juga. Zigzag movement dia 5-3-5. Lain. Ini dalam sikit. Zigzag movement dia 5-3-5. Tapi kalau flat movement dia pula adalah 3-3-5. Lain. 3-3-5. ABC dia 3-3-5. Itu flat. Dan flat ni ada 3 jenis pula. Lain lagi. Itu. Right? So, dia boleh. Tak ada masalah. Dalam Elliott Wave ni kita panggil sebagai market flat. Memang boleh. Memang ada. Bergantung dengan cara kita plot lah. Okay? Harap dapat menjawab persoalan. Screen saya tepi ni lah. Okay. Soalan seterusnya bermula daripada seawal wave, manakah kita sudah boleh nampak projection wave yang seterusnya? Seawal wave mana? Pekat betul sahabat dia ni. Soalan dia pekat betul. Okay. Alright. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan tadi bermula daripada wave 1, manakah kita mau buat projection? Saya percaya orang ni orang Sabah, dia punya ayat-ayat tu Sabahan juga. Oh ya. Mana kita nak buat projection kan sampai habis. Okay, untuk kita buat projection tu kita kena follow sebenarnya. Korang follow benda ni. Macam tadi yang saya explain tentang rules, yang pertama. Yang kedua, korang kena follow rapat guidelines. Yang ketiga, korang akan gunakan Fibonacci sebagai direction. Itu cara kita nak plot. Okay, dan adalah satu benda advance lagi yang kita belajar masa tu. Kita belajar tentang Fibo cluster. So ini dalam lagi lah sikit. Okay, tapi tak apa. Benda ni boleh belajar sebenarnya. Simple je. Right, harap dapat menjawab persoalan. Okay, soalan kedua daripada dia. Adakah kalau kita selesai wave correction, wave C, adakah ada peluang untuk ke impulsif balik? Boleh, ada peluang. Boleh. Tapi kena ingat satu benda. Sebelum kita nak plot dia
contohlah di dalam wave yang besar, kita nak plot dia daripada tadi kan, impulsif dah naik, korektif, korang nampak saya macam ni kan? Okay. Impulsif, korektif, adakah possibility untuk naik impulsif? Ada. So maksudnya kita expect dia naik. Tapi jangan terlalu yakin tinggi. Kenapa? Sebab boleh jadi korektif tu dia berada di dalam keadaan combination. Combination ni maksud dia jadi 2 kali. Senang cerita lah, combination ni jadi 2 kali. Zigzag tu boleh jadi 2 kali. Okay. Ataupun kita boleh katakan dia combine daripada zigzag tu, combine pula dengan mungkin triangle. Mungkin regular flat. Okay. So itu maksud dia. Boleh, jawapan dia memang boleh, tapi kita kena ambil, take it as a consideration benda-benda yang lain. Okay, Harap dapat menjawab soalan. Okay, soalan seterusnya, adakah saya nampak soalannya. Bolehkah kita gabungkan wedge pattern dengan Elliott wave? Boleh. Even di dalam di dalam Elliott wave ni, itu yang kita panggil sebagai diagonal. Okay, diagonal di dalam impulsif. Okay, rules dia di dalam impulsif. Diagonal ni sebenarnya dia ada 2 types. Okay, siapa yang tanya tadi, saya percaya dia memang practice Elliott wave. Ingat je benda ni. Diagonal ni ada 2 types. Yang pertama kita panggil sebagai ending diagonal. Yang kedua kita panggil sebagai leading diagonal. Leading diagonal ni adalah benda yang tak jadi. Kita ambil contoh katakan movement dia movement dia macam ni. Naik ke atas, menguncup kan. Kita expect dia jatuh. Tapi leading diagonal ni adalah kita expect dia naik ke atas. Dia jatuh sikit, lepas tu dia naik ke atas. Dan leading diagonal ni hanya berlaku di wave A dan juga wave 1. Okay, manakala ending diagonal ni untuk kita lihat di dalam wave 5. Dan dia selalunya berlaku ketika ada extension di wave 5. Okay, harap dapat menjawab persoalan tuan. Okey, kalau rules wave tu terbatal, apakah yang step yang kita perlu buat? Cari pattern baru lah. Taklah, kurang-kurang. Kalau saya lah sebenarnya, bila dia dah terbatal, kita kena tengok juga kenapa dia terbatal. Kadang-kadang ada orang dia terus claim benda tu terbatal. Tidak. Macam saya sebelum ni, saya nampak, okay, 1, 2, 3 dah plot. Kita tunggu wave 4. Wave 4 ni, dia tak boleh masuk dalam wave 1. Tiba-tiba dia masuk. Batal lah. Okay, dah buang. Tidak sebenarnya. Ingat tak tadi saya ada explain tentang wave 4 punya ending. Bukan harga dia. Sekiranya wave 4 punya ending berada di atas wave 1, so tak ada masalah. Dia tak akan terbatal. Melainkan betul-betul rules di dalam yang korang plot tu betul-betul terbatal, maka terbatal lah. So kita akan carilah benda lain. Okay? Dia benda yang penting sebenarnya kita kena tengok sebenarnya dia daripada segi daripada segi the right loop. Kita panggil sebagai the right loop. Sekiranya dia bergerak di dalam movement yang the right loop, okay, macam apa yang kita belajar, so tak ada masalah pun. Selagi dia follow the rules. Dia langgar guideline tak apa. Yang penting dia tak langgar rules. Langgar guidelines tak apa. Guideline tu tak ada masalah. Guideline adalah guideline, panduan. Rules adalah rules. Dia adalah 2 perkara yang berbeza. Right? So itu yang korang kena tahu, bezakan. Harap dapat menjawab persoalan tuan. Okey, soalan seterusnya, adakah Elliott wave ni respect kepada market phase dan Wyckoff logic? Okey, saya ceritakan tentang Ralph Nelson Elliott masa dia study benda ni. Dia percaya yang setiap movement ni adalah dia berpattern. Dia tak semestinya wave 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tengok daripada extension tu sekalipun, dia boleh jadi sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 tu, sebenarnya ada extension lagi. Dan di setiap movement dia tu, dia ada history yang repeat itself. Maksud dia, sekiranya pada 20 tahun yang lepas, market dia tiba-tiba spike up naik. Katakan itu adalah wave 3 Kita ambil contoh, katakan itu adalah wave 3. 20 tahun lepas, ada berita lah tentang mungkin stock market nak cakap apa mungkin kita boleh katakan time tu ada Tesla lah, senang cerita. Tesla buat electrical car. So lepas tu dia naik shoot up.
Sama juga pada 100 tahun akan datang. 100 tahun akan datang, the good news ataupun the good foundation yang kita panggil sebagai personality, korang boleh tengok nanti, tadi dah bagi kan. Di dalam personality itulah, dia dah tunjukkan apa pun yang berlaku, dia tetap akan jadi benda yang sama. Tak kira apa berita sekalipun. So itulah dia punya cerita. Alright, so harap dapat menjawab persoalan. Okey, soalan seterusnya, adakah chart pattern boleh digunakan dalam Elliott wave? Okay, so chart pattern dalam Elliott wave ni dia terhad kepada dua je, triangle dan diagonal. Dia terhad kepada dua je, triangle, diagonal. Okay, sebab untuk triangle, pattern triangle dan diagonal ni, dia ada calculation dia. Cara kita nak kira. Dalam diagonal biasa, kalau korang belajar channel, kalau korang belajar chart pattern biasa, korang nampak plot macam tu je. Okay, dia jadi macam ni. Tapi di dalam Elliott wave, untuk diagonal tu, movement dia sama juga, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setiap 1, 2, 3, 4, 5 tu, dia bergerak dalam keadaan 3 kali movement. 3, senang cerita lah, kita panggil 3, 3, 3, 3, 3, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap 5 movement ni, movement dia 3, 3, 3, 3, 3. So, itu di dalam diagonal. Untuk triangle pula, dia cuma berada di kawasan korektif. Okay, korektif. Dan dia punya calculation pun berbeza. Okay, macam yang sebelum ni kita belajar, biasa-biasa mungkin kita boleh nampak macam triangle lah. Betul lah ni, boleh lah ni. Tak, dalam Elliott wave, dia ada calculation dia. Di mana kita kira sebagai A, B, C, D, E. Setiap movement tu juga ada 3, 3, 3, 3, 3. Itu je beza dia. Dan dia disokong oleh guideline yang kita panggil sebagai post-trust triangle. Saya dah share tadi di dalam guideline. Okay, so harap dapat menjawab persoalan. Okey, soalan seterusnya, adakah sekiranya jika wave 3 belum complete, adakah kita boleh draw channel? Tak boleh. Sebab rules dia adalah kita nak plot wave 1, kita hubungkan wave 1 dan wave 3 dulu. Barulah kita boleh hubungkan wave yang kedua. So, tak boleh. Memang tak boleh. Dia kena juga 1, 3, barulah letak kedua. Iaitu dia punya basic guideline. Okey, soalan seterusnya, bentuk dan panjang wave 1 ke 2 tu adakah sama panjang dan sudut untuk next wave yang next wave 5? Itu kita panggil sebagai guideline ni, alternation. Tapi kena ingat, itu adalah sebagai guideline. Dia tak semestinya kena ikut benda tu. Okay, tapi sekiranya, okay, dia macam contoh lah. Kita dah kira 1, 2, 3, 4. Dah jatuh 4. So kita dah boleh agak-agak wave 5 tu dekat mana. Itu je sebenarnya. Okay, itu je dia, simple. Okay, simple. simple. Harap dapat menjawab persoalan. Okay, sorry. Dia pause kejap kan. Okay. Adakah Elliott wave berkait rapat dengan Fibonacci number? Yes, dia sangat berkait rapat. Sebab even di dalam buku The Nature's Law, dia ada explain tentang kenapa movement dia 5-3. Okay, kalau kita dapat lihat 5 adalah nombor Fibo, 3 adalah nombor Fibo. Okay, dan extension 9 taklah, 9 bukan nombor Fibo. Tapi dia berkait rapat dengan nombor Fibo. Even di dalam Elliott wave pun, di dalam pembelajaran dia ataupun basic element di dalam Elliott wave pun, dia ada hubungkan Fibonacci di dalam Elliott wave. Dan lepas tu di setiap Fibonacci ataupun direction yang kita gunakan tu, di dalam wave 2 berapa, wave 3 berapa, wave 4 berapa, wave 3 extended sampai 4.618, itu sebagai contoh. Dia memang ada, dia memang related, sangat berhubung kait. Boleh dikatakan kenapa pattern tu wujud disebabkan oleh Fibo, senang cerita macam itulah. Okay, disokong oleh Fibo. Dia punya reason ni. Even 5 nombor Fibo, 3 nombor Fibo juga. So harap dapat menjawab persoalan tuan. Okey, berapakah bacaan Fibonacci untuk wave 5? Okay. Boleh tahan soalan ni. Saya tak hafal buku. Terus terang saya tak hafal buku. Okay. Itulah macam soalan matematik kan juga. Okay. Based on calculation untuk wave 5 sebenarnya, dia simple. Based on apa yang kita belajar lah kan. Kalau kita nak plot, dia adalah multiplication daripada wave 1 hingga ke wave 3. So maksud dia dekat sini, wave 1 hingga wave 3 adalah multiplication untuk Fibonacci ke wave 5. So kita, maafkan saya kalau saya tersilap, saya akan tengok semula.
Dan kalau saya tersilap, tolong betulkan saya, boleh kontak saya dekat join lah kita punya channel Telegram Lami Academy. Nanti saya akan refer semula 1618. Okay, dia boleh pergi sehingga minimum 1618, expectation 1618. Okay, harap dapat menjawab soalan last ini, soalan terakhir untuk Tuan Zafri. Macam mana kita nak bezakan corrective tu bukan impulsive downtrend? Macam mana kita nak bezakan corrective tu bukan impulsive downtrend? Dia bukan impulsive downtrend. Sebenarnya sebenarnya impulsif dia memang ada downtrend kita panggil sebagai bear market. Okay, kenapa? Saya tunjukkan. Soalan last ni best lah. Dapat tengok chart. Sorry Syaz, ambil masa. Tak apa. Okay, kan dia ada movement. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah impulsif. Dalam keadaan bull market. Ini adalah korektif. Kita panggil sebagai korektif dalam bull market juga. Okay, alright. Impulsif ni, dia tak semestinya berada dalam bull market. Okay, ini bull market. Dia boleh juga berada dalam keadaan bear market. Macam mana benda tu? So, kena ingat benda ni. Movement ABC ni adalah daripada movement 5, 3, 5. So, ini adalah bear di dalam impulsif. Okay? Right. Simple kan? Simple kan? Inilah benda ni. Impulsif di dalam keadaan bear. Okay? Itulah impulsif. Alright? So, macam mana kita nak tahu dia bukan? Senang je. Bila dia berada dalam keadaan yang menaik macam ni, inilah impulsif impulsif bullish. Dan bila di dalam correction, di dalam korektif, katakan ada ABC, kita dah plot time frame besar macam ni. So, memang expectation kita dia akan jadi macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Korang nampak je wave A ni, memang kita akan expect dia impulsif di dalam keadaan correction ataupun bearish market. Alright? So, itu cara nak expand dia. Saya harap dapat sebab benda ni dia terlalu complicated. Dia perlukan masa sedikit. Tapi harap dapatlah. Okay? Saya harap korang dapat belajar. Right? Harap dapat membantu. Right, terima kasih Tuan Lami di atas kesudian untuk menjawab semua soalan dari kita punya partisipan pada hari ini. Thank you so much. Okay, izinkan Syaz untuk share screen Syaz ya. Okay. Thank you so much semua. Okay, Syaz akan perkenalkan Bursa Academy platform. Bursa Academy merupakan platform di mana anda boleh mendapatkan bahan bacaan tentang perdagangan ataupun pelaburan. Dan platform ni sangat simple, user friendly dan anda boleh gunakan di mana-mana pada bila-bila masa. So sekiranya anda ingin tahu dengan lebih lanjut tentang Bursa Academy website ni, anda boleh layari di www.bursaacademy.bursamarketplace.com ataupun anda boleh scan scan QR code yang terpapar di skrin anda. Alright, next. Untuk next webinar kita yang seterusnya ialah Trend Following Strategies, which is hari Rabu ni 27 Julai, sama masa 8.30 malam hingga 10 malam. Registration link Syaz akan letak dekat chat box, so anda boleh register sekarang. Alright, kepada siapa yang soalan anda Syaz tak sempat baca tadi, anda boleh contact Tuan Zafri yang tertera di papan skrin. Alright, terima kasih semua. Cuba kita berjumpa lagi untuk next webinar.